Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengurus khusus JMS 414 Sejarah Cina Moden, Dr. Kubonda. Saya JM 13782 Palang 21 Ahmad Safwan bin Amiruddin akan membentangkan pembandingan antara dinasti Tang dan dinasti Song. Pembandingan antara dinasti Tang dan dinasti Song, pembandingan dalam aspek kemunculan, sumbangan dan perubahan dan kejatuhan. Kemunculan dinasti Tang. Dinasti Tang yang memerintah dari tahun 618 hingga tahun 690 oleh Maharaja Gaozu, iaitu Li Yuan, selepas kejatuhan dinasti Sui. Pada awalnya, Li Yuan seorang pegawai kerajaan yang berkhidmat untuk dinasti Sui. Kemudian, Li Yuan menjadi pemimpin dalam melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Sui dan mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja bagi dinasti Tang setelah menumbangkan pemerintahan dinasti Sui. Seterusnya ialah dinasti Song. Kemunculan dinasti Song. Dinasti Song adalah dinasti yang memerintah di Tiongkok pada tahun 960 hingga tahun 1279. Dinasti Song adalah dinasti yang menggantikan period 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti ini didirikan oleh Maharaja Taizu Song berikutan rampasan takhta Zhao. Terdapat dua pemerintahan pada zaman dinasti Song, iaitu Song Utara dan Song Selatan. Baik, di sini kita dapat lihat pembandingan semasa kemunculan dinasti Tang, iaitu daripada pengkhianatan dan pemberontakan. Manakala dinasti Song pula daripada rampasan kuasa takhta. Sumbangan dan perubahan. Sumbangan dinasti Tang. Dinasti ini dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina, terutama dalam hal kesenian dan kebudayaan. Teknologi cetakan kayu meraihkan mereka buku. Sistem peperiksaan membuatkan pekerjaan di jabatan kerajaan turut terhidang kepada rakyat awam. Penggunaan kertas tersebar ke seluruh Asia. Puisi, muzik dan lain-lain kesenian giat dipergalakkan. Sejumlah pembangunan dan kemajuan teknologi dan budaya turut dilakukan semasa era pemerintahannya. Antara lain adalah teknologi cetakan kayu. Perubahan dinasti Tang. Zaman pemerintahan Maharaja Gaozu dikenang sebagai zaman yang gilang gemilang. Beberapa sistem yang dilaksanakan sebelum ini oleh dinasti Sui terus diamalkan dan sejumlah pembaruan turut dilakukan demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Cina. Sistem percukaian dan pengagihan tanah yang diamalkan oleh dinasti Sui terus diterapkan. Tambahan lagi, undang-undang sedia ada disemak semula, di mana beberapa penambahan hukuman diletakkan bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Maharaja Taizong turut dikenang lantaran polisinya yang mengamalkan toleransi beragama, di mana beliau membenarkan agama asing seperti Kristian dan Buddhism untuk bertapak di China. Dinasti Tang berubah kepada dinasti Zhou apabila isteri Maharaja Gaozong bernama Wu Zetian mengambil alih pemerintahan dan mendirikan dinasti Zhou. Namun pemerintahan dinasti Zhou tidak lama apabila dinasti Tang mengambil alih semula pemerintahan. Baik, bagi sumbangan dinasti Song pula, teknologi, sains, falsafah, matematik dan kejuruteraan berkembang pesat semasa era pemerintahan dinasti Song. Dinasti Song merupakan pemerintahan yang pertama di dunia yang mencetak wang kertas. Dinasti Song juga merupakan dinasti pertama yang menubuhkan angkatan tentera laut. Penyebaran literatur dan pengetahuan ditingkatkan dengan pengembangan percetakan blok kayu yang cepat dan penemuan percetakan jenis bergerak pada abad ke-11. Perubahan dinasti Song.
Semasa pemerintahan dinasti Song ini juga telah bermulanya penggunaan serbuk letupan dalam peperangan dan penciptaan senjata menggunakan serbuk letupan. Penciptaan kompas digunakan untuk menentukan arah utara. Peningkatan populasi penduduk yang dramatik mendorong evolusi ekonomi di China pra-moden. Pertambahan penduduk, pertumbuhan bandar dan kemunculan ekonomi negara membawa kepada penarikan secara beransur-ansur kerajaan pusat daripada penglibatan langsung dalam urusan ekonomi. Bagi perbandingan sumbangan dan perubahan oleh dinasti Tang ialah perubahan yang dilakukan oleh dinasti Tang adalah lebih kepada kemasyarakatan, manakala dinasti Song adalah lebih kepada ketenteraan dan persenjataan. Kejatuhan dinasti Tang. Dinasti Tang telah menjalani zaman kejatuhan dengan berlaku beberapa siri pemberontakan, antaranya ialah pemberontakan An Lushan yang dipimpin oleh An Lushan. An Lushan berjaya merampas kota Luoyang dan mendirikan dinasti Yan. Pemerintahan An Lushan berakhir apabila suku Uighur telah membantu pemerintahan Tang dalam menentang An Lushan. Akibat kekacauan semasa pemberontakan An Lushan, dinasti Tang telah mula melemah dan telah dimanfaatkan oleh orang Tibet untuk merebut Asia Tengah. Akibat daripada itu, dinasti Tang telah kehilangan Asia Tengah. Kemudian pada tahun 876 telah berlaku pemberontakan Huangzhou. Walaupun pemberontakan Huangzhou tidak berjaya, namun ianya telah menyebabkan dinasti Tang menjadi semakin melemah. Zhou Wen adalah antara orang yang berjasa dalam menempaskan pemberontakan Huangzhou. Zhou Wen pada akhirnya melakukan pemberontakan dan berhasil memunduh Maharaja Zhaozong. Zhou Wen menjadikan anak Maharaja Zhaozong iaitu Maharaja Ai sebagai Maharaja bonekanya. Setelah Zhou Wen memiliki kekuatan, Zhou Wen telah membunuh Maharaja Ai dan para menteri dinasti Tang. Zhou Wen telah mendirikan dinastinya sendiri iaitu dinasti Liang dan menjadi maharaja. Dengan berdirinya dinasti Liang, maka berakhirlah zaman pemerintahan dinasti Tang. Kejatuhan dinasti Song. Dinasti Song kehilangan bahagian utaranya dari dinasti Jin yang dipimpin oleh Juzhen dalam perang Jin Song. Pada tahun 1234, dinasti Jin telah ditakluki oleh orang Mongol yang seterusnya menguasai wilayah utara China yang dipimpin oleh Mongghi Khan. Pada tahun 1271, adiknya Kublai Khan telah diisytiharkan sebagai Khan besar yang baru, mengisytiharkan dirinya Maharaja China dan mendirikan dinasti Yuan. Pada tahun 1279, tentera Kublai Khan berjaya menaklukki dinasti Song selepas Song Selatan mengalami kekalahan tentera dalam pertempuran Yaman. Pencerobohan Mongol akhirnya membawa kepada penyatuan semula orang Cina di bawah dinasti Yuan. Dengan kekalahan dinasti Song dalam pertempuran tersebut telah menyebabkan berakhirnya pemerintahan dinasti Song. Kesimpulannya, zaman kejatuhan dinasti Tang dan dinasti Song adalah akibat daripada pemberontakan dan peperangan. Namun dengan kejatuhan dinasti Song juga ianya telah membawa penyatuan antara Song Utara dan Song Selatan yang telah terpisah. Bagi kejatuhan dinasti Tang pula, ianya berpunca apabila berlaku perebutan kuasa. Sekian, terima kasih.